tolak hukuman Nabi, Allah sifatkan orang tu tak beriman. Bukan setakat tu kata Allah, "Summa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian tak terasa berat di hati mereka dengan hukuman yang telah engkau putuskan. Hukum tu kita terima, jangan rasa berat. Rasa berat. Tahu berat. Saya pergi ke Perlis nak pergi ceramah. Singgah di Kepan, singgah minum. Dah agak minum. Tengah-tengah minum kena laksa apa? Ni sebelah meja saya dengar dialog Melayu dengan Cina. Tahu Cina Kedah? Bukan ada pelet langsung. Kata Melayu kepada Cina, "Atan. Awat. Untunglah hampa Cina. Kami Melayu rugi." Apa cakap macam tu? Dah lah, kita sama-sama bak bendang, kata Melayu ni. Aku bak bendang, hang bak bendang. Kami orang Melayu bak bendang, kena keluar zakat. Hampa Cina tak payah. Untunglah hampa. Dia keluar zakat, dia rasa rugi. Hai, berat kan? Inilah kita kena fahami betul-betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Artinya Nabi datang semata-mata bawa rahmat. Bukan kata buat bagi berat, susah, menyusahkan kita. Ma anzalna alaikal kitaba litashqa. Bukan kami turun pada kamu Muhammad untuk menyusahkan kamu. Al-Quran tu tak. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk rahmat kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, tak boleh rasa berat. Macam mana caranya? Wa yusallimu taslima. Kita menerima hukuman Nabi dengan sepenuhnya hati yang lapang, dada yang terbuka, kerana atas kepahaman dan keyakinan apa saja yang Nabi bawa rahmatan lil alamin, rahmat untuk kita semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi sebab itu kita sambut Maulid, kita bertekad sungguh-sungguh meningkatkan keimanan kita, iman kita pada Nabi dengan menerima ajaran yang dibawa oleh baginda. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mengaji ilmu usuluddin, iman ada dua. Satu disebut iman mujmal, satu lagi disebut iman mufassal. Iman mujmal ni tuan-tuan, iman secara ringkas, paling ringkas persoalan keimanan. Allah sebut, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Allah kata, dikatakan orang beriman, beriman ia dengan Allah, beriman ia dengan Rasul, kemudian tak ragu-ragu. Apa makna beriman dengan Allah? Ulama kata, amantu billah wa bima qala Allah. Beriman aku dengan Allah, aku juga beriman apa yang difirmankan oleh Allah. Ya Allah suruh dalam Quran, ya Allah larang, kita beriman, kita terima. Apa makna beriman dengan Rasul? Wa amantu bi Rasul wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kita akan Rasul, kita beriman apa juga yang didatangkan oleh Rasul. Rasul datang dalam bentuk percakapan, dipanggil hadis, bentuk ucapan. Ada dalam bentuk perbuatan, ada bentuk diam. Diam pun jadi hukum. Nabi tengok sahabat semayang, Nabi tak tegur, semayang tu betul, kita boleh ikut semayang tu. Nabi tengok tuan Abu Zar makan bewak, makan pop, Nabi tak tegur. Pop tu hukumnya halal, boleh dimakan. Tak lalu makan cerita lain, tapi halal. Apa Nabi buat, semua tuan-tuan jadi hukum. Oleh itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita pertingkatkan keimanan kita pada Rasul, kepercayaan kita pada Rasul. Ni pengarang kitab ni tuan-tuan, Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia cerita dalam buku ni, amat menarik contoh yang dia bagi, cukup mudah faham. Dia kata, mari kita muhasabah sejauh mana kepercayaan kita kepada Rasul. Dicontohkan percaya kepada Rasul itu seperti percaya kepada doktor. Macam mana tuan-tuan kata tuan-tuan percaya kat doktor? Tengah-tengah duduk di rumah tu kata, tengok 2-3 bulan ni kita badan kita tak sedap lah, tenaga tak ada, lemah, lepas tu mata kita makin kelabu, kencing kita keruh, kita berjalan pun kaki sakit, rasa macam tak selesa badan kita ni. Mana? Kita kencing-kencing tuan-tuan, semun hurung ayat kencing kita. Hai, kok mana pula aku ni? Kita pergi jumpa doktor. Katalah doktor tu nama Dr. Yusuf. Cek-cek semua, ambil darah apa semua. Dia test darah, tengok darah di makmal apa semua. Akhirnya doktor kata, cik ni kencing manis ni cik. Saya test tadi, saya tengok kandungan gula sampai 20 dalam darah. Cik kena kawal ni, kena kawal makan minum ni. Jangan macam ni. Kalau cik tak kawal, doktor ceritalah, nanti dia akan kencing manis ni boleh menyebabkan buah pinggang, kemudian dia ni boleh menyebabkan kena potong kaki. Doktor bagi ceramah kat dia, dia mula takut dah tuan. Allah, doktor, ubat tak ada ke doktor? Kalau cik kata ikut nasihat saya, insya-Allah
Saya sediakan ubat. Ubat ni macam ni, makan dia begini. Doktor terangkan cara-cara makan ubat. Jangan miss, ikut peraturan yang ni. Yang kedua encik, saya nak pesan ni. Apa dia doktor? Gula jangan ambil lebih-lebih. Gula kena ada juga, tapi lebih-lebih jangan. Kalau encik tak kawal gula, saya bimbang. Boleh potong kaki yo. Lagi sekali potong kaki. Dia pun duk tengok kawan dia kena potong kaki banyak. Lagi satu cik, doktor ni kata, saya nak nasihat cik lah. Sekarang ni musim buah kayu. Kalau boleh tu durian tu kurangkanlah sikit, sebab dia tu kandungan gula dia tinggi, kata doktor ni. Kalau boleh tak usah makan terus lah durian ni, kata doktor pula. InsyaAllah encik, doktor, insyaAllah. Dia pun balik rumah. Balik rumah dia melengu di rumah tu, tangan letak atas kepala, klik pak, ish kencing manis pula aku ni. Dia teringatlah cerita doktor ni, cuci macam banyak payahnya orang cuci buah pinggang. Kena duduk atas kerusi tu berapa lama, berapa jam, selang sehari. Sekali cuci 250. Kalau seminggu 3 kali cuci dah 750. Sebulan berapa ribu pula. Kepala dia susah hati ni. Tiba-tiba dengar kereta masuk pekarangan rumah. Pon ada kereta masuk. Dia buka tingkap tuan-tuan, dia tengok pak mentua dia sampai. Pak mentua dia duduk di batu kurau. Musim lah ni musim durian. Jadi pak mentua ni teringat kat menantu, teringat kat anak, teringat kat cucu. Bawalah durian penuh bonnet. Anak dia tok Wan sampai pakat timpa tuan-tuan, angkat durian naik atas rumah. Koyaklah tu. Dia pula hantu durian. Alamak, meleleh yak liok. Itu dia. Soalan sekarang, kita nak makan tak makan durian? Itu soalan dia. Nak makan ke tak? Di sinilah tuan-tuan ukuran sejauh mana kepercayaan kita kepada doktor. Nafsu kita melonjak-lonjak nak makan durian, tapi doktor kata jangan makan. Kita tak makan tuan-tuan. Walaupun nafsu kita melonjak nak makan, kita tak makan. Tak makan itulah membuktikan kita percaya kat doktor. Makan ubat, tak makan durian, itu sebenarnya percaya kat doktor. Apa yang doktor suruh kita buat, yang dia larang kita tinggal, tu percaya sebenarnya. Inilah Nabi kita SAW. Bukti kita percaya kat Nabi tuan-tuan. Ma'atakum rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa dia bawa datang kita ambil, yang dia larang kita tinggal, tu sebenarnya tuan-tuan percaya kat Nabi. Ni kita macam ni, hei, hantar doktor tu, Doktor Yusuf tu, awak hampir tengok dekat dinding dia 3 MBBS. Hampir tengok klinik dia canggih. Begitu gini, alat-alat perkakas yang hebat. Doktor tu, tapi dia tak bagi aku makan durian, aku sapu 3 biji. Apa cerita ni tuan? Kita begitu. Oi, puji Nabi, anta Syamsun, anta Badrun. Tu dia. Nabi ni dah Syamsun, Nabi lah matahari, Nabi lah bulan, Nabi lah bintang. Muayyad lah, mumajjad lah, macam-macam kita puji Nabi. Tapi kadang-kadang sambut maulud, sembahyang pun dah. Pasal belarak boleh ke dia? Yang ni tuan-tuan percaya tak betul. Sebab itu kita sambut maulid ni, kita ekori dengan sungguh-sungguh. Kita mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebut tuan-tuan sekalian, antara perkara-perkara yang elok sangat kewajipan kita kat atas Rasul. Pertama tuan-tuan sekalian, iaitu kita selain daripada mentaati perintah dia, ajaran dia, kita kenalah tuan-tuan sekalian kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana baginda menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Nabi kata, tidak beriman seorang kamu, artinya tak sempurna iman kamu sehingga kamu kasih kepada aku lebih daripada kamu kasih kepada, makna kata, kepada diri kamu. Di nafsi, lebih kasih pada diri kamu, lebih kamu kasih pada anak-anak kamu, lebih kamu kasih kepada harta benda kamu, dan kamu lebih kasih daripada manusia semuanya sekali. Macam mana nak kasih kat Rasul tuan-tuan? Kita bacalah sejarah dia banyak-banyak sikit. Cerita perjuangan baginda, macam mana baginda sayang kepada umat dia. Nak mati pun tuan-tuan, bila saat-saat terakhir sebelum baginda wafat, baginda sebut nama umat dia. Dia tak sebut Aisyah, dia tak sebut Fatimah, anak yang dia sayang. Dia sebut ummati, umatku, umatku. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan buka kitab Mastikah Hadis, beriman kepada hari kiamat,
Tuan cari tajuk kecilnya, beriman kepada Kausar, telaga Kausar. Nabi SAW duduk tepi telaga tu di akhirat besok. Dia cerita dekat Aisyah, di akhirat besok aku tunggu tepi telaga, aku pegang cebok nak cedok air untuk bagi umat aku minum. Tiba-tiba ada umat aku yang disekat oleh malaikat, tak bagi hampir telaga aku. Aku menangis, dia kata. Aku merayu kepada Allah, ya Allah, ini umatku. Allah kata, kamu tak tahu Muhammad, bila engkau wafat mereka lari pada sunnah dan ajaranmu, mereka bukan umatku. Nabi juga sayang dekat umat dia. Tak ada Nabi, tuan-tuan sekalian, yang apabila umat dia tentang dia, dia berdoa pada Allah untuk hancurkan umat dia. Tak ada, tak pernah berlaku. Bahkan Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuanku, ampunlah, makna kata umatku, mereka ni orang yang tak tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kecintaan Nabi ni, para sahabat kat Nabi cukup hebat. Kita boleh baca lah, boleh kata kata-kata. Sauban tuan-tuan, dia selalu, mana Nabi ada, dia ada. Satu hari tuan-tuan, dia sakit. Dia sakit dekat seminggu, dia sakit. Kurus badan dia. Kemudian dia jumpa Nabi. Nabi tanya Sauban, mana kamu pergi, banyak hari tak ada ni. Sauban kata, Rasulullah, saya tak sihat. Yang menyebabkan saya tak sihat, saya sakit ni, dia terkenang pada engkau ya Rasulullah. Saya duk fikir, dia kata, takdir kalau saya mati besok, kalaupun saya masuk syurga, sudah tentulah saya tidak dapat duduk sekali dengan engkau ya Rasulullah, apatah lagi saya masuk neraka. Saya amat cinta pada engkau. Maka Rasulullah kata, orang yang mencintai aku akan bersama-sama aku besok di syurga. Mereka kasih sungguh. Kita baca cerita Bilal Ibn Rabah. Sebaik saja Nabi wafat tuan-tuan, dia keluar pada muka bumi Madinah. Dia tak balik tuan. Dia tak tergamak nak duduk di Madinah. Satu hari dia balik. Bila dia balik, para sahabat kata, Bilal, dah lama kami tak dengar kamu azan. Sahabat mendesak beliau untuk azan. Dia kata apa? Aku tak boleh azan sebab aku ni muazzin Rasulullah. Rasulullah wafat, aku tak mau lagi azan. Kerana didesak oleh para sahabat, dia pun azan lah tuan-tuan. Tak silap saya waktu tu waktu zuhur. Bila dia azan, kumandang je azan dia, seluruh bandar Madinah sahabat semua menangis. Kerana mereka teringat kehidupan mereka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila azan Bilal dia, semua pakat tinggal kerja masing-masing, datang berjamaah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Bilal pula tuan-tuan, dia cuma mampu sebut asyhadu an la ilaha illallah. Bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammad, dia tak boleh sebut nama Muhammad. Sebut nama Muhammad, dia ketak-ketak, pingsan terus. Punya rindu dan cinta kasih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sedap kembali, dia semayang apa semua, dia siap-siap barang-barang dia nak keluar daripada Madinah. Kenapa Bilal tak mau duduk sekali lagi di Madinah ni? Aku tak boleh, dia kata, aku teringat sangat kat Rasulullah, dia kata. Bila sahabat-sahabat desak-desak dia, akhirnya dia bagi tahu, aku tak tergamak nak pijak muka bumi Madinah, dia kata. Kamu tahu pasal apa? Rasulullah duduk di bawah, aku nak berjalan di atas, macam mana, dia kata. Dia tak tergamak berjalan atas muka bumi Madinah sebab jasad Rasulullah ada di bawah. Itulah Bilal Ibn Rabah. Dikatakan beliau mati di Turki, tuan. Kubur dia di Turki. Banyaklah cerita tuan-tuan. Cuma saya nak ajak diri saya tuan-tuan, mari kita pertingkatkan kecintaan kita pada Rasulullah. Baca sejarah baginda, pengorbanan baginda. Kita tahu macam mana dia sayang pada umat. Kemudian tuan-tuan, kalau Allah bagi rezeki, tuan-tuan jangan lepas diri daripada menziarahi pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara pergi mengerjakan haji, ziarah Madinah, ataupun tuan-tuan pergi mengerjakan umrah. Ziarahlah pusara Nabi. Tuan-tuan, bila kita berada tepi pusara Nabi, kita terasalah tuan-tuan, seolah-olah Rasulullah berada bersama-sama kita. Segala yang kita baca tentang perjuangan baginda, kita terbayang di lubuk hati kita. Saya tuan-tuan kerja haji tahun 2008. Saya penerbangan yang awal, yang awal lah, terus ke Madinah. Kami sana duduk 9 hari. Hari nak tolak pergi ke Mekah, tuan-tuan sekalian, tabung haji bagi tahu. Dia kata hari maghrib jangan siapa pergi jemaah di masjid. Kerana makna waktu maghrib ni, lepas maghribnya kita terus naik bas nak pergi ke Mekah. Saya tuan-tuan sekalian waktu asar, itulah waktu terakhir. Dan saya tuan-tuan berdiri terpacak tuan-tuan tepi kubur pusara Nabi. Berat kaki ni Tuhan yang tahu. Selawat baca, selawat banyak-banyak, tapi tak boleh tahan. Lampau sedih nak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu lepas ni tak boleh jumpa lagi, kita pun tak tahu. Jadi itulah tuan-tuan, saya merasai, makna kata
Begitulah perasaan saya. Rasa berat kaki ni nak berunduk, nak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan Allah bagi tuan-tuan kelebihan rezeki, jangan lepaskan peluang. Pergilah ziarah pusara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan hati yang kasih dan cinta pada Nabi syafaatkan kita besok insya-Allah di akhirat insya-Allah, mudah-mudahan. Inilah yang kita harapkan. Tuan-tuan banyakkan selawat ke atas baginda. Tak ada ibadat tuan-tuan sehebat selawat. Tuan-tuan carilah. Tuan-tuan semayang, Tuhan tak semayang. Tuan-tuan puasa, Tuhan tak puasa. Tapi tuan-tuan selawat, Allah pun berselawat ke atas Nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat akan Nabi. Kamu orang beriman, selawatlah ke atas dengan besar Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat, Allah pun berselawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa selawat ke atas aku sekali selawat, Allah selawat dekat dia 10 kali selawat. Marilah kita. Mula-mula memang beratlah tuan-tuan nak selawat-selawat ni. Tapi lama-lama tuan-tuan rindu kat Rasulullah. Tuan-tuan sebut nama baginda, insya-Allah. Tuan-tuan sebut selawat kat Rasulullah, Rasulullah jawab. Allah dengar selawat kita tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan. Inilah makna kata antara tuntutan beriman dengan Rasulullah, kita ikut sungguh-sungguh ajaran baginda. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa baginda bawa datang, ambil. Yang dilarang kamu tinggal. Yang keduanya tuan-tuan, kita memperbanyakkan, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Dan yang ketiganya, kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara perkara pokok utama penting kesan daripada sambutan Maulid. Maka kita tuan-tuan ubahkan kehidupan kita, insya-Allah. Dan percaya tuan-tuan, Nabi sebut banyak perkara. Tapi daripada banyak-banyak perkara yang Nabi sebut semasa baginda hidup, dia peringatkan kita tentang kematian, ingatkan kita tentang kubur, ingatkan kita tentang padang mahsyar, ingatkan kita tentang syurga dan neraka. Ini yang banyak sangat Rasulullah sebut. Kerana tuan-tuan sekalian, kalau kita beriman dengan Rasulullah, suntuk masa macam mana pun teruk kita, insya-Allah Rasulullah akan bagi syafaat kepada kita. Tapi kalau kita mati tuan-tuan dalam keadaan menolak ajaran Nabi, tolak ajaran Allah, bimbang tuan-tuan, kita mati, kita tak dapat lagi syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah rezeki kita tengah hari ini. Tapi ada satu permintaan tuan-tuan daripada, iaitu puan seorang guru tuan-tuan, puan Ruhaiza binti Ishaq. Beliau ni tuan-tuan sekalian daripada Johor, harap-harap sangat kita mengadakan solat hajat untuk anak beliau, iaitu Nurhana binti Muhammad Helmi. Yang mana Nurhana tuan-tuan sekalian, dia mengalami masalah mental otak dia. Kerana ketika dalam kandungan, masa nak bersalin tu, dia ni lemah dalam tu, masa nak lahir tu budak tu lemah, menyebabkan beri kesan kepada otak dia. Jadi minta kita sama-sama sembahyang hajat. Nama pelajar, nama kanak-kanak tu Nurhana binti Muhammad Helmi. Kita minta doa mudah-mudahan Allah Ta'ala tuan-tuan pulihkan beliau, insya-Allah. Allah berkuasa segala-galanya. Dia boleh buat apa saja. Sembahyang sunat hajat kita ni 2 rakaat. Tuan-tuan, ayat pertama, rakaat pertama lepas Fatihah, kita bacalah suratul Kafirun sekali. Rakaat yang kedua kita baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sekali. Sujud yang terakhir minta doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit Nurhana binti Muhammad Helmi, insya-Allah. Macam biasalah tuan-tuan, ada barang jualan yang saya bawa tu, di antaranya mungkin ada sahabat yang dah tahu, yang sahabat belum tahu lagi. Saya lama dah tuan-tuan mai sini, saya bawa sejenis herba. Herba ni tuan-tuan sekalian, bukan saya buat, saya packing je. Saya namakan dia King Herba. Jadi saya dah beramal dengan herba ni dah 6, 7, 8 tahun dah saya rasa. Yang pertama tuan-tuan, membantu kita melancarkan, memudahkan kita buang air kecil, air besar. Orang utara kata kencing berak lawas. Tuan-tuan minum pagi sekali, petang sekali, elok sebelum makan. Perut kosong. Bancuh dengan air suam 1 cawan, ambil dia 1 sudut teh, bancuh minum, insya-Allah. Lebih kurang sejam 2 lagi tuan-tuan rasa nak buang air, rasa puas, insya-Allah. Tuan-tuan buat kerja, dia mudah berpeluh. Saya dulu mengidap penyakit buasir, alhamdulillah. Minum dia tuan-tuan, hari ni minum, besok dia mula mengecut. Elok habis sebotol tu dalam masa sebulan, buasir tu hilang terus dengan izin Allah. Dia cukup mustajab tuan-tuan sekalian untuk batu karang. Banyak orang mengidap penyakit batu karang, minum dia batu tu hancur. Dia keluar 2 cara. Pertama kita berak, kedua kita kencing.
Berak payah nak carilah batu tu, sebab tak kita masuk jamban. Tapi kencing senang. Kita kencing nampak berkemutih dia keluar tuan-tuan, macam tepung, insya-Allah. Tekanan darah tinggi dan juga kencing manis biasanya memberi kesan dalam masa seminggu. Minumlah pagi petang petang, seminggu lepas tu picit tengok, insya-Allah stabil, diizin oleh Allah. Termasuk penyakit gout. Bagi muslimat tuan-tuan, isteri saya bagi tahu dia membantu melancarkan perjalanan haid. Kalau lepas bersalin tu lagi bagus. Darah haid, darah nifas keluar dengan cepat sekali, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa nama, yang lain-lain tu tuan-tuan tengoklah di botol tu. Lagi ceramah panjang-panjang, tenggelam pula pasal Mahathir Rasul tadi. Yang kedua tuan-tuan, iaitu saya sekali lagi mempelawar kepada tuan-tuan, kalau ada adik-beradik ke, ada orang tua-tua ke di kampung ke yang ingin memondok, saya menawarkan tuan-tuan tempat di pondok saya, tempat tinggal dengan pengajian secara percuma. Kita buat pondok, kita siapkan untuk mereka. Keluasan dia tuan-tuan 25 kali 30 kaki. Dia punya satu rumah tu 25 kaki kali 30 kaki. Ada hall, ada 2 bilik, ada bilik air dan ada tempat masak. Kita tempatkan 4 orang warga Mas duduk situ. Selesa lah 4 orang, satu bilik 2 orang. Ada hall lagi, insya-Allah. Jadi penekanan kita bagi ilmu akidah yang sahih, ibadat yang betul, perjalanan hati yang elok, kita baca usuluddin, fiqh, tasawuf hari-hari. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita tekankan ibadat, terutama ibadat-ibadat bangun malam seperti sembahyang tahajud, begitu juga sembahyang sunat duha, bacaan Quran. Kita tekankan sesungguh untuk bertaubat di atas segala dosa. Mudah-mudahan tuan-tuan, mereka-mereka ni habiskan sisa umur mereka dengan kuat beribadat kepada Allah sebagai bekalan untuk balik ke akhirat, insya-Allah. Tapi yang ramai tu orang tua ada lebih kurang 2-30 orang dah lah. Tapi yang ramai tuan-tuan, anak-anak muda sekitar umur 20-an yang banyak memondok. Bukan pondok derian, pondok mengaji. Saya ulang lagi sekali, di mana tuan-tuan pengajian ni kita beri secara percuma, penempatan pun secara percuma. Pasal apa? Pasal pondok kita buat ni wakaf orang ramai. Alhamdulillah dengan izin Allah tuan-tuan, satu blok bangunan tu ada panjangnya lebih kurang 150 kaki, kita dapat buat 6 pintu. Satu pintu tu boleh isi 4 orang, 6 kali 4, bolehlah warga Mas duduk 24 orang. Sekarang saya nak buat satu lagi blok bangunan tuan-tuan, yang sebelah dia, yang panjangnya 200 kaki. Kalau siap ni, kita dapat 8 pintu lagi, insya-Allah. Jadi oleh kerana banyak panggilan-panggilan terutama daripada warga Mas, muslimat, banyak nak duduk pondok, jadi kita nak buat satu lagi, panjangnya 200 kaki. Jadi yang 100 kaki tu pun tuan-tuan, 150 kaki pun dia menelan belanja 100,000 juga dah. Pasal barang sekarang ni mahal. Nak buat macam mana? Yang murah kangkung ya, les buat mahal. Jadi kita terpaksa lah ni. Jadi kalau tuan-tuan ingin berwakaf, saya amat ala lukalah. Jadi kalau tuan-tuan lepas ke belah sana, lokasi tempat saya, pondok saya tuan-tuan, kita keluar tu Cangkat Jerin, kita hala ke Beruas. Keluar-keluar tu hala ke kanan. Street ya. Sebelum sampai Beruas, kira-kira 10 km adalah kampung tulis Batu Hampak. Di situ tuan-tuan adalah signboard menunjukkan ke arah pondok saya atas nama Ma'had Tahfiz Qiyam. Dulu saya buat tahfiz sejak 1/9 ni, saya tambah dengan pengajian pondok. Nampak alhamdulillah sambutan cukup menggalakkan. Itu sajalah tuan-tuan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh pergi duduk bila-bila. Nak cuti seminggu ke 2-3 hari ke, kita ala-alukan untuk merasai suasana duduk di pondok. Gitu tuan-tuan. Tapi itulah duduk di pondok tikar, tak ada lah tirai-tirai lampu empuk, tak ada lah. Apa tidur atas tikar lah. Itu insya-Allah. Itulah lebih kurang tuan-tuan. Mudah-mudahan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yaqbu asyrah suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa mitali syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa harinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.